Okay, hai. Assalamualaikum. Selamat petang. Kenal tak sama dia ni? Lama dah Cik P dah tak buat live. Lama dah tak jumpa mamis-mamis semua. Sihat ke? Hai mamis yang baru masuk, jangan lupa like, share dan juga komen lah. Hari ni Cik P nak kongsi dengan mamis, okey? Terutamanya mamis yang baru saja ada baby yang nak masuk 6 bulan. Hari ni tajuk Cik P nak apa? Hari ni tajuk kita adalah persediaan pemakanan bayi 6 bulan. Hari ni kita dah sembang pasal baby yang baru nak masuk 6 bulan ni. Baby bila dia nak masuk 6 bulan, itulah fasa pertama dia nak mula makan. Hai Cik Pinat, hai Aisyah, hai. Jangan lupa like, share dan juga komen tau. Okey? Okey. Clear tak? Cik Pinat clear tak dalam ni? Nampak tak hidung Cik Pinat ke? Mata, mulut nampak Cik Pinat? Hai Cik Pinat. Lamanya tak nampak Cik Pinat. Hai Cik Ado. Itulah. Rindu tak? Alright. Okey, clear. Okey. Okey, sebelum tu kita tunggu mamis-mamis kita masuk dalam masuk live Groomie hari ni. Dalam Groomie today kita nak cerita, kita nak sembang pasal persediaan pemakanan bayi 6 bulan. Mamis yang baru ada baby nak masuk 6 bulan, waktu baby 5 bulan tu mesti dah excited dah kan? Sebab baby bila masuk 6 bulan ni dia dah nak start makan makanan yang bertekstur. Kan 5 bulan ni mamis dah start prepare dah. Waktu 5 bulan tu dah start orang kata apa, cari info. Hai mamis Julian, hai. Okey, mamis dah start cari info, dah start cari cara-cara step dia kan. Step nak pertama kali nak bagi anak kita makan. Baby 6 bulan ni first time nak makan. Baby yang nak makan, mamis yang terlebih excited. Mesti punya. Hai Cik Cantik. Hai Mamis Julian, hai. Okey. So kita dah boleh start mamis kita dah ramai masuk tu. So kita boleh start. Hai Cik Pinat, hai Cik Anis Raihana. Anissa Raihana, hai. Kita wave sikit. Tu dia. Okey, jom kita start Okey, yang pertama, persediaan yang pertama adalah ilmu. Kenapa ilmu persediaan pertama ni? Yalah, bila terutamanya mamis yang baru ada baby tu kan, baru dah start makan, mestilah kena ada ilmu untuk first time bagi baby kita makan. Okey, ilmu yang pertama, Cik Pinat tahu mamis semua lagi pro daripada Cik Pinat. Cik Pinat muda lagi noh. Tak ada baby lagi, belum lagi. Tapi Cik Pinat pun kena study juga. Okey. Okey, ilmu yang pertama adalah anak ni dia boleh start makan waktu usia dia adalah 6 bulan. Kalau waktu dia belum 6 bulan tak disarankan sebab usus baby kita waktu tu masih lagi belum matang untuk proses makanan. So bila masuk 6 bulan tu barulah fasa dia nak mula kenal makanan. Waktu umur dia 6 bulan ke bawah tu tak disarankan untuk kita perkenalkan makanan yang bertekstur. Sebab apa? Sebab usus dia masih lagi lembut, masih lagi kurang matang untuk nak proses makanan tu. Okey? Kemudian kalau kata waktu umur dia 6 bulan ke bawah tu kita dah bagi dia makan makanan bertekstur, takut nanti usus tu bermasalah lah untuk baby kan. Sebab waktu 6 bulan tu barulah fasa dia mula nak kenal makanan yang bertekstur. Okey, ilmu yang kedua, selain keperluan nutrisi untuk baby kita 6 bulan ni, kita intro anak makan untuk latih fine motor skill. Apa tu fine motor skill? Fine motor skill ni macam waktu dia skill dia untuk kunyah, skill otot-otot muscle mulut dia kan, waktu first time dia nak makan tu. So kita nak latih masa-masa dia untuk makan. Okey, bila baby kita masuk 6 bulan tu. Tapi jangan risau kalau first day anak kita makan tapi dia macam tak suka. Dia macam, apa ni? Macam tu. Sebab apa? Yang tu adalah proses
learning process untuk dia sebab dia first time kan. Sebelum ni dia makan susu ibu. Dia duk rasa, dia duk isap susu ibu saja. Tapi tiba-tiba waktu 6 bulan tu kita bagi kat dia makanan yang bertekstur, mestilah muka dia pelik kan, macam ya apa dia ni? Macam tu kan. Ya tak mau. Padahal yang tu adalah learning process untuk dia. First time dia makan kan, mesti muka dia pelik. Lama-lama dia kenal tekstur tu, dia akan okay. Hai Mamis Ain. Hai. Okay. Alright. Yang ketiga, ilmu yang ketiga adalah jangan bagi anak kita yang berusia 1 tahun dan ke bawah makanan yang mempunyai gula, garam, MSG. Tak bagus untuk anak kita yang berusia 1 tahun ke bawah. Awal-awal tu kita dah perkenalkan dekat dia dah makanan yang bergula, bergaram, lepas tu ada pula MSG dalam tu. Sangat-sangat tak bagus lah untuk baby. Sangat-sangat tak bagus. Jadi waktu usia dia 6 bulan tu, mamis memang kena jaga betul-betul dia punya pemakanan dia. Elakkan. Bukan elak lah, janganlah bagi makanan yang bergula, bergaram ataupun mengandungi MSG. Kalau umur dia certain ke atas, okey, mamis boleh perkenalkan, tapi dalam kuantiti yang sangat-sangat sedikit. Okey. Siti, hai mamis. Betul tu, lama tak nampak Cik Pinat ya. Hai Cik Farah, hai. Okey, comel Cik Pinat buat muka baby. Okey, betapa menghayatinya perasaan baby tu kan. Okey. Betul-betul elakkan. Ya, betul tu mamis Naki. Hai. Alright. Bila baby dah masuk certain ke atas, mamis boleh perkenalkan, tapi dalam kuantiti yang sangat-sangat sedikit. Okey mamis? Alright. Yang ilmu yang keempat adalah konsep 4DR. Apa benda tu 4DR? 4DR bermaksud 4 days rule. Peraturan 4 hari. Peraturan. Macam itulah 4 days rule. Mami mesti familiar kan dengan ayat 4 days rule. Okey. Apa yang dikatakan dengan apa pula 4 days rule tu? 4 days rule tu bermaksud dalam masa 4 hari tu kita boleh kenal pasti sama ada anak kita ni dia ada alergi dah lepas dia makan makanan tu. Dalam masa 4 hari saja kita boleh detect, kita boleh tahu anak kita ni ada masalah alergi dah bila dia makan. Bila dia first time makan bubuk ke, first time dia makan puri ke. Contohlah kan macam ni lah. Cik nak terangkan lagi dalam masa 4 hari tu, okey, first day dia baru start nak makan. Okey, first day dia baru start nak makan, mamis bagi dia makan, mamis bagi bubur kosong, kemudian mamis campur pula, contohlah kita campur dengan labu ke, serbuk labu ke, ataupun apa-apalah, puri ke kan. Mamis campur dengan bubuk kosong tadi tu. Kemudian first day mamis bagi dia makan, and then dia okey. Second day mamis bagi dia makan benda yang sama. Kemudian ada efek dekat badan dia. Badan dia tu jadi nak ruam ke, nak merah-merah ke, ataupun dia ada sembelit. Itu bermaksud makanan tu tak sesuai dengan anak kita. Sebab apa tak sesuai? Sebab dia mendatangkan side effect. Dia mendatangkan kesan selepas tu. Anak kita jadi alergi lepas makan makanan tu. Jadi daripada situ kita boleh tahu makanan apa yang membuatkan anak kita alergi. Okey? Daripada makanan yang kita campur tadi tu, makanan apa yang boleh membuatkan anak kita alergi. So kita boleh tahu. Jadi kita boleh elakkan daripada kita bagi lagi anak kita makan makanan tu. Itu yang dimasukkan 4 days rule. Kalau dalam masa 4 hari tu dia makan tapi dia tak ada apa-apa efek. Dia okey. Dia makan semua okey. Kemudian dia tak ada sembelit, dia buang pun senang. Itu bermaksud makanan tu sesuai lah untuk anak kita. Hai mamis, jangan lupa like, share dan juga komen. Tajuk kita hari ini adalah persediaan pemakanan bayi 6 bulan. Okey, persediaan yang kedua apa pula? Iaitu kita sediakan plan makanan anak. Kita buat satu plan. Okey, plan. Kita buat satu plan. Okey, dalam seminggu tu kita dah plan dah apa yang kita nak jamu anak kita makan. Puri apa? Okey, contoh dalam hari ni, pagi ni kita nak buat puri labu. Okey, petang lagi pula kita buat puri
Kita buat bubuk kosong pula. Lepas tu malam lagi pula kita nak buat apa pula? Puri dengan apa pula? So kita dah ada plan untuk anak kita dalam masa seminggu tu. Mamis Naki, penting 4DR ni. Ya, betul tu Mamis. Okey. Untuk first time Mamis kan. First time nak perkenalkan makanan ke anak. 4DR ni adalah sangat-sangat penting. Kita nak tahu nak kita ada masalah allergik ke tak ada. Okey. Seterusnya, okey, dalam masa seminggu tu kita dah plan dah apa makanan untuk anak kita. Jadi kita tak perlu serabut dah. Kan? Masa hari ni. Saat duk fikir, esok aku nak buat apa kat anak aku ni, nak masak apa pula dah ni, puri apa pula. Kalau kita dah ada plan siap-siap kita tahu dah. Okey, tengok plan hari ni. Okey, hari ni buat puri bubuk. Hari ni buat puri labu. Esok lagi pula buat bubuk kosong. Beras perang. Lepas tu beras putih ke? Macam tu. So kita dah ada plan dah. Lepas tu, bila kita dah ada plan ni, bila anak kita makan, kemudian dia ada masalah alergi. So dekat situ kita dah boleh, dekat plan kita tu kita dah boleh rujuk makanan apa yang menyebabkan anak kita tu ada masalah alergi tadi tu. So plan makanan tu sangat-sangatlah berguna untuk mamis juga. Kan? Kita plan tu, lepas tu kita tengok anak kita ada masalah. Kemudian kita daripada plan yang kita buat untuk seminggu tu kita tahu dah. Okey, anak aku ada masalah makan Puripare. Nampak Puripare, ada mamis kita komen kat situ, Puripare. Ada masalah Puripare. So kita boleh hindarkan, kita boleh elakkan Puripare tu daripada kita bagi dekat baby kita. Alright. Seterusnya, mengikut cadangan sukatan makanan sehari, bayi yang berusia 6 ke 8 bulan, dia makan 1.5 cawan bijirin, okay? 1/4 cawan sayur-sayuran, 1/4 cawan buah-buahan, dan juga 2 sudu teh protein. Protein tu macam ayam, daging. Jadinya kita dah lengkapkan nutrisi yang diperlukan untuk baby kita. Okay? Hai Mamis, alright. Mamis jangan lupa share lah. Okay, tips persediaan yang ketiga adalah, yang ni memang familiar lah. Rasanya semua Mamis ada apa benda ni, iaitu food processor ataupun blender. Sebab apa Cik Pin nak kata yang ni mesti ada kat Mamis-Mamis semua? Sebab waktu baby yang first tu lagilah excited. Nak kena sedia ni, apa yang ni nak kena blend. So apa benda nak kena beli. Mesti Mamis dah prepare awal-awal dah benda tu kan. Food processor dengan ataupun blender untuk baby. Kita dah prepare dah siap-siap untuk kita memudahkan Mamis lah nak blend jadi puree baby kan. Nak steam pun boleh. Kita guna dalam satu alat food processor tu saja. Kita boleh steam, kita boleh blend. Jadi memudahkan Mamis lah untuk buat puree untuk baby. Okay. Jadi food processor tu pun adalah persediaan juga untuk kita pemakanan baby yang berusia 6 bulan ni. Persediaan dia juga. Cuma kekurangan food processor ni, dia kan besar. Bila dia besar, kita ni nak pergi travel. Katakan kita nak pergi travel, lepas tu kita nak kena usung maksudnya bawa lah. Kita nak kena bawa food processor besar-besar tu, kita nak kena bawa pergi travel juga. Sebab nak kena blend makanan baby kan. So kita nak kena bawa juga food processor besar-besar tu. Itulah kekurangan food processor ni. Kalau kata kita pergi travel balik hari pun kena bawa juga kan, sebagai preparation lah. Sekejap buat makanan anak yang kita dah blend tu dah habis, sekurangnya kita ada blend yang kita boleh bawa and kita boleh blend. Itulah kekurangan dia, besar-besar tu, besar-besar gedabuk tu lah kita bawa pergi travel kan. Okey, tip persediaan yang terakhir adalah yang ni benda basic lah, Mamis pun tahu, iaitu feeding set. Macam sudu, mangkuk, lepas tu fruit feeder. Fruit feeder tu. Tu benda basic lah kan untuk permulaan anak kita makan. Okey, sudu seperti yang disarankan adalah sudu silikon. Kenapa sudu silikon? Sebab sudu silikon ni kan dia lembut. So bila kita bagi baby kita makan, tak ada lah dia sebab baby kan dia suka macam isak-isak macam tu, dia suka gonggong-gonggong macam tu kan. Tak ada lah
terluka dia punya mulut kan, dia punya gusi kan. Kalau kita bagi sudu besi, jadi kita bagilah sudu yang lembut-lembut sikit macam sudu silikon tu kan. Banyak orang dok jual kan. Cuma comel je kala macam-macam. Geram tengok. Mamis bolehlah bagi sudu yang macam tu, sudu silikon tu, bagi dia boleh makan. Lepas tu dia tak ada terjejas dia punya gusi dia. Selamatlah untuk dia. Yang kedua adalah mangkuk. Mangkuk pun cuma comel lah, geram lah Cik P nak tengok. Nak makan kan malu ke orang kan. Kecil comel je untuk baby. Kita pula orang besar ni nak makan. Okey, mangkuk tu pula kita cari yang BPA free. Okey, mangkuk kita cari yang BPA free. Sudu kita cari yang sudu silikon yang lembut, yang baby kita makan tu tak ada masalah kat gusi dekat mulut dia. Kemudian yang terakhir sekali adalah fruit feeder. Okey, fruit feeder ni hak bonjol yang macam puting tu. Ada yang macam puting tu pasal dia pitik-pitik lubang tu. Yang tu lah fruit feeder. Kita boleh bagi ke baby kita. Kita bubuh lah buah sikit dalam tu. Kita bubuh potongan buah sikit dalam tu. Kemudian selamat untuk baby kita nak gonggong ke, dia nak isap ke kan. Benda tu tak akan terkeluar seketul macam tu. Dia akan keluar sepihan-sepihan ayak macam tu je. So bolehlah jadi finger food. Ataupun snacking. Waktu snacking baby, dia boleh makan. Dia boleh gonggong je fruit feeder tu kan. Sambil-sambil tu dia boleh gonggong je, isap-isap. Selamat untuk dia dan juga selamat juga untuk mamis kan. Sambil-sambil tu kita kena pantau juga dia makan kan baby kita. Alright, Cik P nak dah terangkan dah beberapa persediaan permulaan bayi 6 bulan untuk makan. Persediaan pemakanan bayi 6 bulan. Jadi mamis kalau ada apa-apa soalan, mamis boleh je komen dekat bawah tu. Okey? Jangan lupa share juga nah. Alright. Okey. Sambil tu Cik P nak terang juga baby 6 bulan ni kan, apa produk-produk daripada Groomy yang sesuai untuk bayi yang berusia 6 bulan. Kita ada produk untuk bayi yang berusia 6 bulan. Okey, permulaan pemakanan dia mamis boleh bagi apa? Okey, yang pertama kita ada serbuk oat organik segera. Serbuk oat organik segera Groomy. Okey. Ini adalah makanan pertama untuk baby kita, okey, untuk bayi yang berusia 6 bulan. Okey, seterusnya kita ada serbuk beras putih Jepun organik. Ini bukan beras biasa-biasa. Kita pakai beras Japonica rice. Japonica rice. Japonica ni lain daripada beras biasa yang kita nak makan tu. Okey. Okey, Cik P nak terang terus ya noh. Okey, berat dia, okey. Berat dia adalah 200 gram, okey. Berat dia 200 gram. Diperbuat daripada beras putih Jepun organik sahaja. Kita hanya menggunakan beras putih Jepun organik sahaja. Okey, untuk kita sediakan serbuk beras putih Jepun ni. Okey. Yang ni pun sebagai permulaan pemakanan bayi yang 6 bulan. Okey, 6 bulan. Seterusnya kita ada apa pula? Ini serbuk beras perang organik segera, sesuai untuk bayi ada masalah sembelit. Sebab apa? Sebab dia tinggi dengan serat. Okey, berat dia pun sama juga 200 gram. Okey, 200 gram sama macam tadi juga. Dan berharga RM25 untuk Semenanjung Malaysia dan RM27 untuk Sabah dan Sarawak. Mamis yang baby ada masalah sembelit boleh try serbuk beras perang organik segera. Seterusnya kita ada serbuk perasa. Ini satu-satu ni saja untuk bayi yang berusia 6 bulan. Kita boleh perkenalkan serbuk perasa, serbuk labu organik. Diperbuat daripada apa? 100% isi labu organik. Berat dia adalah 40 gram dan berharga RM25 untuk Semenanjung Malaysia dan RM27 untuk Sabah dan Sarawak. Jadi mamis sambil-sambil buat bubur kosong tu, naklah tambah selera baby, mamis boleh masukkan serbuk labu organik ni untuk bayi yang berusia 6 bulan dan ke atas. Okey, kita ada lagi. Bukan yang tu saja, kita ada juga bijirin. Okey, mamis yang tak mau jenis serbuk, kita nak bagi jenis beras, kita pun ada juga. Yang pertama kita ada Voyager. Okey. Voyager ni berat dia adalah 500 gram. Dia punya ingredient dia, kita menggunakan barley mutiara organik dan juga beras putih Jepun organik. Mamis boleh tengok tekstur dia. Okey. Ada 2 jenis beras dalam ni. Setiap beras ni pun mempunyai khasiat dia yang tersendiri. Okey. Harga dia adalah RM20 untuk Semenanjung Malaysia dan RM23 untuk Sabah dan Sarawak. Okey. Yang ni adalah beras Voyager. Kita ada lagi yang seterusnya adalah Pioneer. Ini adalah Pioneer.
Pioneer ni pun berat dia 500 gram juga. Dan dia punya campuran dia adalah bali mutiara organik dan juga beras perang organik. Ini campuran dia. Okey. Bali mutiara dan juga beras perang. Okey. Harga dia adalah RM20 untuk Semenanjung Malaysia dan RM23 untuk Sabah dan Sarawak. Okey, untuk baby first time nak makan, boleh try beras Pioneer. Okey, yang terakhir kita ada Discoverer. Ini adalah Discoverer. Yang ni pula berat dia pun sama juga 500 gram dan juga campuran dia banyak sikit lah. Okey, biji organik dia banyak sikit. Yang pertama adalah beras perang organik, yang kedua beras putih Jepun organik, beras merah dan juga beras hitam organik. Okey, mami selalunya first time baby nak makan dia akan cari beras yang beras hitam kan, sebab dia kaya, sebab dia banyak nutrisi dia. Ni pula dapat 5 campuran. 1 2 3 4, sorry. Ada 4 jenis campuran. Jadi setiap biji tu ada khasiat dia yang tersendiri. Okey, harga dia pula RM25 untuk Semenanjung Malaysia, RM28 untuk Sabah dan Sarawak. Jadi mamis pun boleh bagi kat baby Discovery ni untuk cuba. Okey, kita dah settle dah produk-produk grooming yang sesuai. Mamis ada apa soalan tak? Mamis boleh komen je dekat bawah tu. Cik Pi nak wave sikit. Okey, kat mamis kita. Okey, jadi Cik Pi nak tunjuk pula macam mana cara nak sedia, cara nak bancuh beras serbuk oat organik segera. Hari ni Cik Pi nak tunjuk serbuk oat organik segera. Macam mana nak bancuh dia. Kita baby yang berusia 6 bulan dan ke atas. So, jom Cik Pi nak tunjuk. Aduh, ya apa dah tersyasya. Okey, ni dalam dia tau. Ni packaging dalam dia. Bentuk macam ni, kita ada ziplock. Ini kita ada ziplock. So kita buka je. Dalam dia macam tu. Ini adalah serbuk oat. Okey, Cik Pi nak bancuh serbuk oat. So kita masukkan okey, baby tak makan banyak tau. So separuh sudu pun suku lah. Okey, suku daripada sudu tu pun dah cukup. Baby 6 bulan tak makan banyak pun. So kita boleh jimat dah kat sini. Kemudian kita boleh bagi banyak ni je. Okey, so kita masukkan dalam mangkuk. Okey, masukkan dalam mangkuk. Tu. Tu tekstur dia. Okey, ni tekstur serbuk oat. Okey. Okey, masukkan sikit je. Kemudian mami hanya perlu masukkan ayak. Ayak pula masuk sedikit demi sedikit. Sebab kita tak mau terlampau pekat dan terlampau cayang. Tu. Okey, kita kacau-kacau je. Okey, kalau masih sayang-sayang kita boleh masuk lagi kita punya serbuk oat. Okey, ni Cik Pi nak tambah sikit sebab tadi cayang sikit kan. So kita tambah kita punya serbuk oat, kemudian kacau-kacau je. Okey, tengok tekstur dia. Tu. Okey. Alright. Kacau-kacau and then buat apa? Siap dah lah. Dah siap dah. Dia boleh bagi baby kita makan dah. Mudah sangat nak sedia dia. Macam yang cara bancuh ni untuk serbuk oat saja ke? Tak. Untuk ketiga-tiga serbuk beras tadi tu. Cara dia macam ni saja. Tuang, ambil satu sudu untuk baby 6 bulan, separuh sudu, kemudian masukkan ayak sikit demi sedikit sampailah dia jadi tekstur macam ni. Bancuh dia sampai jadi tekstur macam ni. Ni tekstur dia, halus je. Okey. Jadi baby kita 6 bulan ni tak ada gigi lagi, so tak boleh nak gigit-gigit, kunyah-kunyah lagi. So kita kena buat tekstur yang halus macam ni ya. Alright? Okey. Mudah je nak sedia dia. Kacau. Dah boleh suap baby kita makan. Macam ni je. Cara nak bancuh untuk semua jenis beras tadi tu. Kan kita ada 3 jenis beras kan? Kita ada 3 jenis beras ni. 1 2. Satu lagi kita ada serbuk oat. Ni. Hai semua. Hai Mami Sumimi. Okey. Ini kita ada 3 jenis beras ni. Serbuk beras putih Jepun,
serbuk beras merah, serbuk oat organik segera. Kita ada 3 jenis beras ni untuk baby yang berusia 6 bulan. Cara bancuh dia macam mana? Macam tadi Cik P nak tunjuk. Masukkan saja dalam mangkuk, masukkan air, kacau-kacau, dah baby boleh makan. Senang je. Mamis dah tak perlu dah nak kena Kan tadi kita ada problem dengan food processor tadi kan. Nak kena bawa pergi merata kan bila jalan kan. Nah, kita ada ni. Kita bawa ni je. Tak payah nak bawa besar-besar food processor tu. Nak kena usung pula kan. Nak kena usung pergi merata, pergi travel pun nak kena usung food processor kan. So kita bawa yang ni sahaja untuk makanan anak kita. Okey, kita bawa salah satu ni je. 3 ni pun boleh untuk baby kan. Kita boleh je bagi baby kita serbuk beras tu. Kita bawa pergi travel, mudah je nak sedia dah. Tak gaduh dah nak kena blend, nak kena bawa food processor besar-besar tu. Kemudian kita campur sikit lah dengan serbuk perasa labu. Yang ni untuk baby berusia 6 bulan dan ke atas. Okey, jadi mamis boleh tambah sebagai perasa semula jadi. Okey, dia tak ada gula, tak ada garam, apa tu lagi? MSG, apa lagi tu? Tambahan, sebarang tambahan tak ada. Pewarna lagilah tak ada. Dia memang kita guna pure labu organik sahaja untuk dapatkan untuk jadikan sebagai serbuk labu ni. Okey. Jadi mamis tak perlu risau. Produk-produk Groomy tidak mengandungi sebarang gula, garam ataupun sebarang tambahan, aditif apa-apa kan. Yang bahan-bahan kimia memang tak ada. Okey? Jadi mamis boleh bagi baby kita serbuk labu ni sebagai perasa semula jadi dalam makanan dia. Okey, mamis kita ada apa-apa soalan tak? Mamis kita kot nak tengok tekstur dia lagi. Kita boleh tunjuk. Okey? Ini tekstur untuk oat. Okey? Untuk serbuk oat organik. Sini. Ini tekstur dia. Amboi, mulut Cik P nak ada dalam ni lah. Tu. Ni tekstur dia. Kita bancuh bagi dia cayak. Kemudian kita boleh bagi dah baby kita makan. Mudah sangat nak sedia dia. Mamis tak perlu pening pala dah. Nak kena buat puree pula kan. Okey, kita punya serbuk beras ni boleh tambah dengan apa-apa puree ke? Boleh. Mamis nak tambah tadi dengan tu. Kita punya serbuk perasa labu. Okey, serbuk perasa labu mamis boleh tambah. Mamis nak campur dengan puree pear. Puree apa lagi? Peach. Buah peach, puree peach. Mamis boleh je campur. Tak ada masalah. Kemudian kacau-kacau je. Dan boleh bagi baby kita makan dah. So mamis kita ada apa-apa soalan tak? Kalau mamis ada soalan, mamis boleh je tanya. Okay, kita boleh sembang-sembang je dalam ni. Okay, Cik Pina dah settle dah. Apa tu? Kita punya tips tadi tu, persediaan pemakanan baby 6 bulan. Kita punya produk Groomy mana yang sesuai untuk baby 6 bulan, yang travel friendly, yang kita boleh bawa pergi merata je, tak gaduh dah nak pergi usung food processor kan. Nak kena usung food processor besar-besar pula dah pergi travel. Kita bawa ni je, coba-coba bekan macam ni je. Bubur lambek pun senang je nak usung dia. Pergi mana-mana balik kampung ke, nak pergi mana-mana bukan senang je dengan adanya Groomy ni. Tu dia. Okey, jadi mamis yang nak dapatkan produk-produk Groomy, mamis boleh WhatsApp kami. Kami ada link kan, nombor dekat bawah tu. Mamis boleh tekan je link tu untuk membeli produk-produk Groomy. Okey, mamis boleh WhatsApp je Groomy K-Line kami. Yang kedua, kita ada ejen. Ejen kita ada seluruh Malaysia. Jadi mamis boleh pergi dekat Instagram groomers.mami.rq. Dekat situ kita ada senarai ejen kita yang menjual produk-produk Groomy. Jadi mamis boleh tengok yang mana berdekatan dengan mamis untuk deposit OD dekat mamis. Yang ketiga, kita ada outlet. Okey, kita ada outlet. Mamis boleh tengok dekat Instagram juga groomy.outlet. Dekat situ kita ada beberapa outlet kita yang menjual produk-produk Groomy. Jadi mamis boleh terus walk in sendiri. Kan nak belik-belik produk-produk Groomy ni, mamis boleh walk in sahaja. Yang keempat, kita ada website. Mamis yang suka barang-barang online. Mamis yang suka barang-barang online, mamis boleh pergi dekat website kami www.groomymalaysia.com. Dekat situ kita ada semua jenis produk Groomy. Semua jenis produk. Jadi mamis boleh tengok sendiri produk yang sesuai untuk baby 6 bulan, baby 7 bulan, 8 bulan ke. Produk yang gluten free pun ada. Mamis boleh tengok dekat website kami www.groomymalaysia.com.
Okey, nampaknya mamis kita tak ada soalan. Thank you sebab jam petang ni dengan Cik P nak beletak hari ni. Lama dah Cik P nak tak beletak kat sini. Okey. Jadi sebelum tu, sekarang kita tengah berlangsung Groomy baby contest. Okey. Jadi mamis yang dah dapatkan produk-produk Groomy, mamis boleh just snap je gambar baby dengan produk Groomy, kemudian mamis post dekat Instagram, dan jangan lupa untuk tulis sikit description dia. Kenapa saya suka Groomy? Ceritakan sikit kenapa mamis penggemar produk-produk Groomy. Cerita sikit kat bawah tu. Kemudian jangan lupa untuk tag IG kami groomy.malaysia. Okey. Kemudian nanti mamis akan berpeluang untuk memenangi hamper. Groomy hamper bernilai RM300. Besar tau hamper dia. Rugi lah mamis yang tak join. Snap je gambar baby dengan produk-produk kan, comel-comel kan. Snap je, lepas tu jangan lupa tag kami nah. Okey. Sebelum tu kita membuka peluang kepada mamis-mamis yang nak jadi kita punya agent, yang nak menjana income dengan produk Groomy. Mamis boleh je PM kami. Macam nak tahu kelebihan jadi groomers. Groomers tu adalah panggilan untuk agent kami. Okey. Jadi mamis nak tahu kelebihan jadi groomers, okey, mamis PM je nombor kat bawah tu. Okey, nanti tim kami akan PM mami lah. Alright. Hai Mamis Syahira, hai. Okey. So kita dah sampai di penghujung dah. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe kita punya social media, IG, Facebook. Jangan lupa untuk follow, okey? Jadi sampai situ saja, kita jumpa lagi di next live, okey? Apa pula live tentang apa pula mamis tunggu. Okey, sampai situ saja, kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.